عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Ensiklopedia Kematian, Hari Kiamat dan Alam Akhirat. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 56 di bawah tajuk yang diucapkan saat memejamkan mata mayit ataupun mata orang yang meninggal dunia. Jadi malam ni kita nak tengok satu tajuk, apabila berlakunya kematian. Kadang-kadang ada sebahagian yang meninggal dunia itu matanya terbuka, tapi dia telah pun meninggal dunia. Jadi bila kita nak tutup kelopak matanya itu, maka apa yang kita nak baca? Jadi malam ni kita tengok tajuk yang berkenaan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basar fa innal basara yattabi'ur ruh wa qulu khaira fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlil mayyit." Hadis riwayat Imam Muslim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi orang yang telah mati di antara kalian, maka pejamkanlah matanya, yakni mata si mati itu, kerana pandangan mata akan mengikuti roh. Dan katakanlah perkataan yang baik, kerana sesungguhnya para malaikat mengaminkan perkataan orang-orang yang berada di sekitarnya, yakni di sekitar mayit itu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ada satu dua perkara yang Rasulullah pesan kepada kita. Yang pertama, bila mana kita menziarahi orang yang mati,
ataupun kita berada dalam situasi satu orang manusia itu sedang nazak sakratul maut, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan mungkin matanya terbuka atau terbuka sedikit. Lalu Nabi pesan, tutuplah kelopak mata si mati itu, kerana pandangan mata si mayit itu dia memandang ke mana rohnya dibawa. Mata dia tu dia tengok roh tu bawa ke mana. Jadi Nabi pesan suruh tutuplah mata si mati tadi. Orang kata sebagai adab dalam situasi seseorang itu meninggal dunia, sebab menjadi suatu yang agak pelik ataupun janggal kita sebut bila satu orang tu meninggal mata dia terbuka tak. Itu macam pelik lah. Jadi nanti takutlah budak-budak jadi tak ketahuan, nanti jadi bahan gurauan, nanti boleh menimbulkan fitnah. Nanti orang tak ketahuan dia bercakap, tengok si mati tu mata pun terbelalak, tu mesti dosa banyak tu. Kan orang kita ni mulut melaju. Jadi sebab itu Nabi pesan, tutuplah mata si mati itu. Dan yang kedua Nabi kata, doakan atau sebutlah perkataan yang baik-baik. Doakan si mati itu dengan kalimah yang baik-baik, kerana kata Nabi, malaikat mengaminkan doa mereka-mereka yang berada di keliling mayat pada ketika itu. Dan ini juga tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebagai adab kita lah. Siapa pun manusia yang mati itu, kita kenal ke, kita tak kenal dia ke, kita tahu perangai dia elok ke, perangai dia memang tak elok masa dia hidup, agama ajar kita doa yang baik-baik. Agama pesan pada kita, Rasulullah ingatkan kita doa yang elok-elok, jangan yang bukan-bukan. Walaupun mungkin yang mati itu musuh kita, yang pernah bergaduh dengan kita dulu, kita doa je baik-baik. Siapa pun yang meninggal, kita pergi ziarah, kita kenal ke apa ke, doa yang baik. Doa tepi kepala dia, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunkan dosa si mayit ini, terimalah segala amalannya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya seperti taman syurga ya Allah, dan masukkan beliau nanti ke dalam syurgamu ya Allah. Doa yang elok, jangan yang bukan-bukan. Sebab apa jangan yang bukan-bukan? Pertama, malaikat mengaminkan doa kita. Walaupun kita tak dengar dah, tapi malaikat ada di situ. Ni Nabi sebut ni, bukan saya, mereka pula dah. Nabi yang sebut dalam hadis ni. Yang kedua, apa saja doa yang kita minta, baik ke, doa tak elok ke, kita kena ingat satu benda, doa itu akan patah balik kepada kita. Doa tu akan patah balik pada kita. So kalau kita doakan, ya Allah ampunlah dosa si mati ni, begitu begini elok-elok, doa tu ulang balik pada kita. Mudah-mudahan Allah pula ampunkan dosa kita di saat kita masih hidup lagi. Itu yang kita nak. Jadi sebab itu antara adab yang terbaik apabila kita menziarahi orang yang baru meninggal dunia. Baik, sambung bacaan. Daripada Hafsah binti Sirin
dari Ummu Al-Hasan, ia berkata, aku berada bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ummu Salamah ni siapa dia? Salah seorang isteri baginda yang mulia, salah seorang isteri Nabi yang istilahnya veteran, isteri tua Nabi. Dan Ummu Salamah ni juga dikatakan antara isteri Nabi yang memiliki rupa paras yang sangat cantik. Semua isteri Nabi comel belaka, tapi Ummu Salamah ni antara yang cantik. Jadi apa kata Ummu Salamah? Aku berada, kata Ummu Al-Hasan, aku berada bersama Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kemudian seorang mendatanginya, yakni mendatangi Ummu Salamah tadi. Lalu ia berkata, si fulan akan mati. Maka Ummu Salamah berkata kepada Ummu Al-Hasan, pergilah, dan jika kematian itu mendatanginya, maka ucapkanlah assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa ajar doa ni? Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri Nabi. So boleh pakai tak doa ni? Boleh lah, bini Nabi kan. Isteri Nabi ni semua hebat-hebat belaka. Jadi Ummu Salamah pesan kepada Ummu Al-Hasan tadi, dia kata ada orang nak mati. Maka Ummu Salamah kata pergilah, pergi ziarah. Dan bila orang tu dah meninggal, doakan dia dengan ucapan assalamu alal mursalin, assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah je doa je lah. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, yang bermaksud semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada seluruh para rasul, dan segala pujian hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu doa yang Ummu Salamah ajar. Kemudian daripada Bak bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata, jika engkau memejamkan mata mayit, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah wasabbih. Ini satu lagi doa. Bila kita pejamkan mata si mati tu, kalau dia terbuka lah, kalau dia dah tertutup, jangan diusik apa-apa. Selagi terlebih pandai pula, dia pergi buka pula balik mata kawan tu. Kawan tu dah elok pejam lah. Dia kata aku nak baca doa lah, kata. Tak dah je lah tangan, apa yang dia robek pula mata kawan tu kan. Dia buka balik, dia tutup balik. Kau ingat anak patung ke apa kan? Jangan buat gitu. Baik, jadi masa nak tutup tu baca apa? Bismillah wa ala millati rasulillah. Itu je, pendek ya. Bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan atas ajaran ataupun atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita doakan si mati itu dengan nama Allah, dan mudah-mudahan dia mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia kata bertasbihlah. Kata Bak bin Abdullah tadi, lepas kita doa bismillahi wa ala millati rasulillah, maka kita dituntut untuk bertasbih, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Baik, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala membacakan ayat ketika beliau nak menutup mata si mati ni. Dia baca ayat surah Asy-Syura ayat yang kelima, surah nombor 42. Surah Asy-Syura surah 42 ayat yang kelima, di pertengahan ayat, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan para malaikat bertasbih, memuji Tuhannya dan memohonkan keampunan untuk orang yang ada di atas muka bumi ini. Para malaikat bertasbih dan memohon keampunan. Selain dia memuji Allah, dia minta keampunan untuk semua manusia yang ada atas muka bumi. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena ambil contoh ayat ni dalam hidup kita ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Benda yang paling utama, yang kita harap, yang kita inginkan sangat adalah memohon keampunan Allah, dan sekaligus kita mendapat keampunan Allah, insya-Allah. Sebab itu kita kena ingat, antara kita ni tinggal 2 minggu lagi lah, insya-Allah nak masuk Ramadan. Jadi antara nama-nama yang diletakkan oleh ulama terhadap bulan Ramadan itu, antaranya dipanggil, digelar, dinamakan juga Ramadan itu dengan Syahrul Maghfirah, bulan Allah mengampunkan segala dosa manusia. Dan dikatakan Ramadan adalah bulan yang paling banyak Allah Ta'ala mengampunkan dosa manusia. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, ceritanya kita ni ada dosa. Banyak sikit tu Allah Ta'ala yang tahulah. Tapi kita sedar diri, kita ni ada dosa. Jadi bila ada dosa ni tuan-tuan, tugas utama kita minta ampun dengan Allah. Dan letak sangkaan baik, Allah tu Maha Pengampun, insya-Allah Dia akan ampunkan dosa kita. Itu hebatnya Allah. Jadi kita ni memanglah dosa menimbun, dosa boleh tahan. Dosa kita ni macam-macam tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Jadi apa yang penting sekarang ni, minta ampun dengan Tuhan. Apatah lagi besok, insya-Allah biiznillah, Allah izinkan kita duduk dalam bulan Ramadan sebulan penuh sihat walafiat, insya-Allah. So kita pulunlah bulan Ramadan tu besok. Sepatutnya tuan-tuan, saya, kita semua ni kena rasa teruja. Ramadan dah makin dekat. Tapi kadang-kadang perasaan tu dia lambat sampai tuan-tuan. Dia lambat panas lah. Kan dia lambat sikit. Orang kata lambat panas lah, macam pasukan bola sepak Harimau Melaya lawan Korea baru seri 3-1. Dia lambat panas. Mula-mula lawan Jordan 4-0, lawan Bahrain 2 berapa kan. Ujung dah nak balik baru menang, draw lah. Itu pun dah macam menang Piala Dunia kan, seronok itu kan. Dia lambat panas.
Jadi kita dengan Ramadan ni macam tu, padahal dah dekat ni. Bila Allah hantar malam semalam nisfu Sya'ban, maknanya tinggal separuh lagi. Bulan Sya'ban ni dah tinggal separuh, nak menjelma Ramadan yang kita idam-idamkan, yang kita nanti-nantikan. Sepatutnya semangat kita sekarang ni dah excited, berkobar-kobar, tak sabar, semangat itu mesti kena ada. Tapi kadang-kadang nampak lemah lagi, lemah aja kita kan. Allah Ustaz, tinggal 2 minggu nak masuk Ramadan Ustaz, lemah betul lah. Apa yang lemah Ramadan seronok tu Saya paling seronok, bukan saya je lah, semua penceramah saya rasa paling seronok kuliah bulan Ramadan. Ramai orang tu, kalau tazkirah malam tu penuh kan, lempar-lempar sampai keluar tangga, sujud atas tangga terbelah 2 kepala dia. Dulu saya nazir Masjid Asy-Syarif, Simpang 3 Gombak, tepi sungai 3 tingkat, nak pergi UIA ni. Jadi tuan-tuan, malam pertama, kedua, ketiga Ramadan, 3 lapis tu full house, sampai tepi kolam masjid, mujur tak semayang dalam kolam. Tarawih punya ramai tuan-tuan. Kita punya tazkirah ni, oi, berkobar-kobar gitu. Macam semai Jumaat, macam semai raya lah, penuh tuan, seronok. Itulah masalah dia tu, seminggu kan. Lepas tu hilang kan. Bila tanya mana orang kampung dah tak ada, orang pekan ni, dia kata dah balik kampung tak. Kita ceramah kampung tak ada orang, hilang ke mana enggak kan. Dia hilang di tengah-tengah awang-awangan kan, rugi tu. Jadi sebab itu insya-Allah lah kita niat kali ni Ramadan ni kita minta ampun betul-betul dengan Allah Ta'ala. Pulun ibadah tu elok-elok, buat setakat mana yang kita daya dan kita mampu buat ya. Ramadan ni jangan risau tuan-tuan, automatik orang akan baca Quran, automatik orang akan rajin sedekah, automatik orang akan pergi sembahyang subuh ramai-ramai. Sebab Ramadan dia 1 bulan yang memang special. Tak ada siapa suruh orang akan sedekah beribu, berjuta bulan Ramadan. Hebat. Terutamanya tadarus kan. Kita dengan Quran ni tuan-tuan, saya pesan diri saya juga, jangan pisah, jangan tinggal, jangan berenggang dengan Quran. Saya baca petang tadi satu kisah dalam portal berita. Satu orang pakcik ni, nama apa entah, orang Negeri Sembilan tak silap saya. Umur dia 103 tahun, masih hidup. Jadi bila wartawan sembang tanya, interview, apa rahsia, dia kata saya dengan Quran tak boleh pisah. Jadi satu mutiara kalam dia yang paling hebat pakcik ni bagi tahu untuk kita, sesibuk mana pun kita, jangan tinggalkan bacaan Quran setiap hari. Pakcik ni umur dia 103 tahun. Dia baca Quran sejak muda sehari 3 kali. Lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib, 3 kali. Dan dia dah khatam Quran 100 kali tuan-tuan. 100 kali. Lagi hebat, dia baca Quran tak pakai cermin mata ni.
mata dia cerah dulu. Pasal apa biji mata dia cerah kan? Pasal hari-hari tengok Quran, hari-hari tengok wahyu, tengok ayat Allah, wahyu, baca. Tak ada pakai spek. Kita mata kelabu, saya pakai spek, kan? Jadi tuan-tuan, ambil inspirasi pakcik 103 tahun lama untuk hidup sejak zaman Jepun. Jadi tuan-tuan, cuma bila saya baca tadi, itu pesanan mahal dia. Dia kata sesibuk mana pun kita dengan hidup ni, jangan tinggalkan bacaan Quran. Mesti cari ruang baca sikit. Sebab nama pun Quran, tuan-tuan. Quran ni daripada kalimah qara'a, maknanya baca. Quran ni untuk dibaca. Tiba-tiba kita tak baca, macam mana? So itu kalau tuan-tuan perasan, kalau kita perasan lah, bila kita dah lama tak baca Quran, katalah seminggu tak baca, cuba tuan-tuan baca balik, mesti dia sangkut, tuan-tuan. Dia mesti tergagap-gagap, tersilap, baca silap baris, pendek panjang, entah ke mana hala. Seminggu tak baca Quran, jam kita, tuan. Allah hukum terus, kan? Dia baca pun tersilap, banyak salah. Tapi kalau hari-hari baca, cuba tengok macam ni, elok je, kan? Lancar je baca. Jadi tuan-tuan, jadikan Ramadan yang bakal tiba ni, yalah, kita biasa dengan tadarus lah, apa semua, kan? Buatlah. Dia mudah, tuan-tuan. Kalau tak mampu tadarus, kita baca seorang-seorang, boleh je. Tadarus tu sunnah, baca Quran pun sunnah. Jadi bila kita tadarus, dapat pahala lebih. Kalau tak mampu tadarus, kita baca seorang-seorang kat rumah, boleh je. Kalau baca seorang tak boleh, kita baca surat khabar je lah. Kalau dah Quran pun tak boleh, WhatsApp boleh baca, laju je reply, kan? Bacalah sikit, jangan baca WhatsApp je, baca Quran sama tak? Untuk saya lah, sama-sama kita beringat lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, ayat tadi kita sebut Ashura tu, maknanya malaikat mendoakan keampunan bagi semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Doa malaikat ni tuan-tuan bukan main-main. Baik, sambung bacaan. Abu Daud berkata, memejamkan mata mayit dilakukan setelah keluarnya roh daripada jasad. Aku mendengar Muhammad bin Ahmad Al-Mukri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Maisarah, ia adalah seorang ahli ibadah. Ia berkata, aku memejamkan mata Ja'far Al-Mu'allim radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang yang cerdik pandai. Saat ia mengalami kematian, dipejamkan mata Ja'far Al-Mu'allim. Kemudian lalu aku melihatnya di dalam mimpi. Dia berkata, mana si mati itu di mimpi malam tu, si mati tadi itu berkata, hal yang paling berat yang aku rasakan adalah saat engkau memejamkan mataku sebelum aku mati. Jadi tuan-tuan, dia macam ni, kita nak pejamkan mata si mati ni, pastikan dia betul-betul dah mati lah. Itu cerita ni. Ni kawan tu gerak-gerak lagi, dia dah tonyoh mata dia, kan, naya kat dia. Jadi dia belum meninggal. Duduk bertenang dulu, tengok pergerakan dia. Dia kena ada seorang yang monitor, yang jaga. Jaga tu maksud dia untuk apa?
untuk bisikkan kalimah syahadah tu pada dia. Itu kita dah bincang dah sebelum daripada ini. Jadi pastikan dah disahkan meninggal dunia, kalau matanya terbuka, barulah kita tutup pelan-pelan, baca doa yang kita dah sebut tadi, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Mudah aja doanya kan. Jadi tuan-tuan, itu benda yang kita dapat kefahaman pada malam ini, dan ini penting kepada kita supaya apa sahaja yang kita buat, biarlah perbuatan-perbuatan kita itu berada pada satu tahap yang terbaik dan berkedudukan yang betul pada sisi agama. Kita tak nak buat, tengok-tengok agama tidak iktiraf, agama tak luluskan benda yang kita buat. Rugi tuan. Dalam kita hidup ni penat sesaja. Daripada pagi tadi tuan-tuan bangkit sampai malam ni, saat kita tidur balik, semua cerita dia penat. Dan itulah yang pernah dipesan oleh para sahabat baginda yang mulia. Sahabat Nabi kata apa? Hidup di dunia ni, kata sahabat, dunia ni adalah tempat berpenat lelah. Dunia tempat berpenat lelah, dan akhirat adalah tempat kita berehat. Kena ingat betul-betul kataan tu. Dunia tempat berpenat lelah, semayang penat, besok puasa Ramadan penat, menunggu berbuka penat, tarawih lagi penat, segalalah tuan-tuan. Pergi haji pula bulan 6 nanti penat. Jadi tuan-tuan, dunia semua cerita dia penat. Bila kita nak betul-betul berehat, sahabat Nabi kata akhirat besok. Akhirat tu betul-betul kita akan berehat. Sebab itu anak Imam Ahmad bin Hanbal, anak lelaki dia pernah tanya kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Dia tanya ayah dia Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Dia kata, wahai ayah, saya tengok ayah ni 24 jam sibuk. Pagi mengajar, petang mengajar, malam ibadah, tengah malam menulis kitab. Bila ayah berehat? Itu soalan ni. Bila ayah berehat? Saya tak nampak ayah berehat. Lalu Imam Malik jawab, ayah betul-betul berehat apabila kaki ayah masuk ke dalam syurga Allah. Itu baru cerita berehat. Selagi atas dunia ni, dia tak ada istilah berehat yang sebenar-benarnya, tak ada. Orang kata rehat-rehat ayam macam tu lah kan, tidur-tidur ayam, rehat sikit-sikit, itu adalah. Tapi berehat betul, itu syurga besok. Dunia ni bukan tuan-tuan. Dunia ni banyak kerja yang kita nak kena selesaikan. Dunia ni banyak benda yang kita nak kena settlekan, banyak perkara yang kita nak kena perbaiki lagi. Kalau tidak tuan-tuan, dunia kita akan habis macam tu aja. Dahlah dunia ruyuk macam tu, akhirat pula tak ada apa-apa tuan-tuan, rugi kan. Jadi sebab itu kena ingat, apa yang paling penting,
kasih siapa yang bagi. Oh ya, terima kasih belanja Ustaz Kucing. Kalau kita doakan mak kita yang ada Oyen bagi Oyen Kak Ustaz. Mereka boleh tahu ke kita doakan mereka? InsyaAllah mereka tahu. Sebab bila doa tu sampai kat mereka, mereka akan dapat dia punya, macam kita kata, kebaikan dia ataupun pembalasan dia, kan. InsyaAllah dia akan tahu anak-anak dia mengirimkan doa. Sebab itu doa ni kena baca lah setiap hari, insyaAllah. Ustaz rasa bulan nanti ke 10 macam tu kan, kalau ada kesempatan kita baca Al-Waqi'ah malam ni. Lama dah Ustaz tak ada nak baca. InsyaAllah malam ni kita baca. La hawla wa la quwwata illa Gaza, insyaAllah ada rezeki 6 hari bulan Masykur 6 hari bulan pondok. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sedikit sahaja lagi. Baik, tadi kita dah sebut tentang perkara yang berkait dengan ucapan ataupun doa ketika kita menutup mata si mati. Baik, saya nak sambung sedikit dalam ruang masa yang ada ini. Tajuk yang berikutnya, bab yang ke-11. Bab ketika mana syaitan mendatangi orang yang akan mati dan orang-orang yang ada di sekitarnya di dunia. Tidak ada yang ditakutkan selain su'ul khatimah. Jadi ini, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, adalah cabaran bagi orang yang hampir meninggal dunia ataupun yang sakratul maut. Kita dah biasa dengar dah, syaitan datang dah begitu-beginilah. Jadi malam ni kita baca sikit. Diriwayatkan bahawasanya apabila seorang hamba akan meninggal dunia, maka dua syaitan akan duduk di sisinya, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kirinya. Syaitan yang ada di sebelah kanannya terlihat seperti wajah ayahnya. Syaitan yang duduk belah kanan orang nak mati ni macam muka ayah kita lah.
Lalu syaitan itu berkata, wahai anakku. Dia seolah-olah macam ayah kita lah, padahal syaitan kan. Wahai anakku, sungguh aku sangat menginginkan kebaikan bagimu. Aku sangat mencintai dan menyayangimu. Tetapi hendaklah engkau mati atas agama Nasrani, kerana itu adalah sebaik-baik agama. Ini cabaran orang yang nak mati. Datang setan duduk sebelah kanan dia, menyamar macam muka bapa dia dan memujuk dia. Konon-konon dialah anak terbaik lah, ayah sayang kamu seorang lah, berdebat-berdebu. Akhirnya dia kata, matilah macam ayah, sebagai agama Yahudi, agama Nasrani, kerana itu sebaik-baik agama. Sedangkan syaitan yang di sebelah kiri terlihat seperti ibunya. Yang duduk belah kiri macam mak kita pula. Lalu dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya perutku adalah tempatmu, yakni saat aku mengandungkan kamu dulu, dan susuku adalah minumanmu, dan pangkuanku adalah tempat kamu merebahkan diri. Maka dengan itu matilah kamu di atas agama Yahudi, kerana ia adalah sebaik-baik agama. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita yang hidup ni, masih hidup, kita dengar je cerita ni, dan kita tak tahu orang-orang yang telah meninggal dunia macam mana mereka menghadapi situasi ini. Dan kita juga bila ditakdirkan Allah satu hari besok meninggal dunia, samalah juga. Jadi macam mana kita nak hadap benda ni tuan-tuan? Sebab itu bekalan yang terbaik adalah iman dan takwa, termasuk ilmu pengetahuan agama, termasuk ilmu dunia yang tidak bercanggah dengan agama. Maka kita siapkan betul-betul preparation ini, supaya kita mati besok, syaitan ni jadi susah nak ganggu kita. Saya dijumpa satu jemaah kita di tempat lain, satu surau. Pakcik ni dia koma 20 hari. Selepas 20 hari koma tak sedar diri ni tuan-tuan, dia jaga dan dia hidup. Sebab masa saya menyembang dengan dia tu, nampak gaya macam hidup lah. Dia hidup lah kan. Kalau tidak, macam mana saya menyembang dengan dia? Dia boleh datang surau lagi. Jadi saya tanya dia, saya kata, Haji, masa Haji koma 20 hari tu, apa Haji rasa sebenarnya? Apa yang ada masa tu? Kita nak tahu juga dunia orang yang koma ni macam mana kan. Dia hidup, tapi dia macam mati, tak gerak, tapi dia hidup, nyawa dia ada. Dia kata, Ustaz, masa 20 hari lebih kurang yang saya banyak jumpa, Ustaz, setan. Setan yang mengacau saya. Itu Haji tu sebut. Saya kata dia kacau macam mana? Macam-macam, Ustaz. Dia pergi dekat kaki lah, pergi dekat badan, pergi dekat kepala. Dia bisik yang itu, dia ganggu yang ni, dia usik yang ni. Macam-macam kerja dia, Ustaz, selama 20 hari. Jadi tuan-tuan bayang, itu baru koma kan? Dia dah datang. Belum masa sakratul maut besok, dekat nak mati, nyawa nak dicabut tu, itulah waktu yang paling kritikal sekali. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita ambil cerita ni jadi iktibar untuk kita. Di mana kita yang masih lagi hidup, alhamdulillah, Allah bagi kita sihat.
walaupun sakit pinggang, sakit belakang, sakit lutut sikit lah, tapi kita boleh datang masjid. Alhamdulillah. Ini satu nikmat tuan-tuan, yang orang yang telah mati dia tak dapat nikmat tu. Orang dah meninggal tak ada dah cerita nak datang masjid, nak puasa Ramadan, nak sedekah, semua dah tak ada. Jadi tugas kita, sementara ada ruang, ulunlah tuan-tuan, buatlah yang terbaik. Moga-moga kebaikan yang kita buat itu nanti di hujung nyawa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita daripada gangguan-gangguan iblis dan syaitan, insya-Allah. Sebab gangguan mereka memang dahsyat. Mereka akan rosakkan iman manusia sebelum nyawa itu dicabut. Dia nak suruh kita mati Yahudi atau mati Nasrani, jangan mati dalam Islam. Na'udzubillah min zalik. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah lindungkan kita daripada detik-detik kematian yang menakutkan itu. Allah selamatkan kita dengan kematian yang baik, dengan ujian-ujian kematian yang dapat kita hadapi dengan sesempurna yang mungkin, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit untuk kuliah maghrib kita pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan sambung jadual kita semula selepas hari raya nanti. Dalam Ramadan tidak ada tazkirah, so insya-Allah kita jumpa selepas raya. Kita sambung balik kitab kita. Dan saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan dan selamat Aidul Fitri tu. Raya tu walaupun puasa belum lagi. Jadi mudah-mudahan ibadah puasa dan Aidul Fitri kita akan mendapat keberkatan Allah, diberikan kemuliaan, diterima segala amalan, dan juga dianugerahkan kepada kita Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Dan sebelum saya tangguh, satu perkongsian, insya-Allah malam ni saya ada bawa sedikit jualan untuk tuan-tuan. Saya tak pernah bawa aslinya. Jadi malam ni saya ada bawa 2-3 produk lah, simple-simple je kan. Yang pertama, kita ada kari pak frozen. Dia inti kentang biasa je, tapi sedap juga. Saya dah jual kari pak ni dah hampir 1000 bungkus. Banyak lah. Sedap. Sebab dia sedap lah. Harga dia RM8 saja. Ada 10 biji lah. Yang kedua, kita ada lauk segera. Dia macam dalam bungkusan pes kan, tapi dia lauk bukan pes. Lauk yang dah siap dimasak untuk makan. Contoh macam rendang ayam ke kari daging, dia dah ada. Adalah sikit dalam pack tu, RM12. Itu bagus untuk sahur kan. Kadang kita pening nak makan apa, ataupun orang pergi overseas yang payah cari produk halal, boleh bawa. Dan yang ketiga, sempena Ramadan ni kita ada kurma. Pertama ada kurma Ajwa Alia Premium, kurma Nabi lah, daripada Madinah. Harganya RM20. Satu kotak panjang tu, dia lembut dan lembab-lembab sikit. Dia bukan kering, lembut dan lembab. Ada sejenis kurma Nabi lain, dia kering kan, dia keras sikit. Ini lembut kan. Kita ambil yang premium punya. Jangan risau. Dan yang kedua, kita ada kurma Mekjul yang besar-besar daripada Palestin. Yang tu setengah kilo RM35 satu kotak. Jadi semua yang saya sebut tadi saya akan letakkan dekat meja situ kot. Saya tumpang meja dekat belah kiri saya ni
Situ ada meja kan. Sini jauh pula, kereta saya belah sini. So saya angkat letak tepi tu je lah. Nanti lepas solat selesai semua, kalau ada tuan-tuan yang berhajat nak beli apa yang saya sebut tadi, boleh jumpa saya. Dan kalau tuan-tuan kod lah tak bawa duit, macam biasalah, boleh hutang dengan kawan-kawan. Jangan hutang ustaz. Hutang dengan kawan-kawan tu sangat dia alu-alukan. Ataupun QR code lah, QR code boleh, jangan risau kan. Zaman dah canggih lah, boleh QR insyaAllah. Baik, itu saja tuan-tuan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.